Buletin Didik 17 Mac bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sedang memperhalusi beberapa kelonggaran dalam garis panduan pengoperasian sekolah bermula minggu depan. Kelonggaran itu termasuk membuka semula aktiviti kurikulum kepada pelajar dan kebenaran makan di kantin sekolah. Menterinya, Datuk Dr. Razi Jidin mengulas, mengikut penilaian keadaan semasa, perkara pertama yang akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan sedikit keterbukaan adalah aktiviti sukan dan kokurikulum. Bagaimanapun aktiviti ini dihadkan kepada pelajar di dalam kawasan sekolah sahaja. Kita ingin pastikan supaya aktiviti ini dapat berjalan dengan teratur, dapat berjalan dengan baik dan segala SOP yang ditetapkan dalam kawasan sekolah itu dapat dipatuhi. Dan insya-Allah kita akan terus memantau keadaan dan apabila keadaannya sesuai, kita akan maklumkan bilakah murid-murid ini boleh kembali makan di kantin seperti mana sebelum datangnya COVID-19 sebelum ini. Cakna dengan masalah yang dihadapi operator kantin yang berhadapan dengan waktu sukar kerana pelajar masih tidak dibenarkan makan di kantin, pihaknya akan melihat pendekatan terbaik untuk membolehkan operator kantin beroperasi seperti biasa. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pendidikan siang tadi. Pada 10 Jun lepas, KPM menetapkan bahawa sebarang aktiviti sukan, kokurikulum dan perhimpunan sekolah tidak dibenarkan susulan pandemik COVID-19. Sementara itu, mengenai isu beg berat, KPM tegas, Datuk Dr. Razi sedang meneliti spesifikasi terbaik bagi pemasangan loker di sekolah. Ia bagi memastikan loker yang dipasang dapat digunakan untuk tempoh jangka panjang. Pada masa yang sama juga kita sedang perincikan tentang lokasi-lokasi untuk kita pasang loker-loker ini dalam kawasan sekolah. So perkara ini sedang diusahakan dan kami di kementerian telah berusaha untuk memastikan supaya kita dapat memasang loker-loker ini secepat mungkin. Namun begitu ada tata cara dan proses-proses yang perlu dipatuhi. Tambahnya, KPM menyatakan komitmen yang tinggi dengan memperuntukkan lebih 30 juta ringgit untuk menyelesaikan masalah beg berat dalam kalangan murid. Namun kerjasama daripada semua pihak terutamanya ibu bapa dilihat sama penting dalam aspek penyusunan jadual murid bagi mengatasi masalah ini. Cabaran dalam menguruskan sektor pendidikan sewaktu pandemik bukan hanya dirasai Malaysia tetapi turut dihadapi negara ASEAN dan dunia. Pelbagai pendekatan digunakan bagi memastikan murid terus menerima pembelajaran yang terbaik. Itu antara perkongsian Datuk Dr. Razi Jidin bersama Menteri Pendidikan ASEAN dalam persidangan Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN ASEAN ke-12 semalam. Persidangan yang diadakan secara maya itu secara tidak langsung menjadi platform pertukaran pendapat. Datuk Dr. Razi dalam satu kenyataan menerusi laman Facebooknya berkata, beliau berkongsi pelbagai usaha KPM dalam memastikan pembelajaran murid di negara ini tidak terhenti. Ia khususnya ketika sekolah ditutup dalam tempoh lama kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Langkah itu termasuk usaha meningkatkan pendigitalan dalam pendidikan. Katanya, kerjasama antara negara ASEAN dalam sektor pendidikan amat penting bagi mencapai matlamat membina masa depan pendidikan yang lebih gemilang di rantau ini. Bersua kembali. Permohonan bagi pakej peranti siswa keluarga Malaysia khusus bagi pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT daripada golongan B40 akan dibuka bermula pertengahan April ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata sebanyak 400,000 pelajar seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program itu. Bahawasanya mulai pertengahan bulan hadapan kita akan membuka permohonan kepada pelajar-pelajar di Pusat Pengajian Tinggi, di IPTA, IPTS, College Community dan kolej-kolej di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, terutama daripada golongan yang miskin dan juga di bawah kumpulan B40 yang pendapatan ibu bapanya
tidak melebihi RM4,850 sebulan boleh memohon untuk mendapatkan peranti-peranti yang boleh mereka gunakan semasa mereka belajar. Menurut Tan Sri Anwar, mereka yang baru mendapat tempat di universiti turut layak untuk menerima kemudahan ini. Tan Sri Anwar berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih tita diraja bagi kementeriannya di Dewan Rakyat hari ini. Pakej peranti siswa keluarga Malaysia diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 sejajar dengan hasrat kerajaan memastikan rakyat terutamanya pelajar IPT mempunyai peranti dan akses internet pada kos yang berpatutan. Ia bagi membantu pelajar IPT menjalankan aktiviti pembelajaran dalam talian, melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan penghantaran mesej kepada keluarga dan rakan-rakan. Program ini akan dikawal selia oleh satu unit di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Semua peranti yang diberikan adalah secara percuma dengan pelancaran untuk fasa pertama dijangka pada awal Jun ini. Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada prestasi warganya. Seramai 40,018 pegawai Kementerian Pendidikan KPM menerima anugerah perkhidmatan cemerlang atas prestasi dan peribadi yang cemerlang sepanjang tahun 2021. 80.78% penerima adalah daripada kumpulan pengurusan dan profesional, termasuklah guru-guru dan pegawai gunasama. Manakala 19.21% adalah daripada kalangan anggota kumpulan pelaksana. Bagi tahun penilaian 2021, sebanyak 83.78% daripada keseluruhan pegawai yang dinilai mempamerkan prestasi yang cemerlang iaitu 90% ke atas. Esok merupakan tahun berakhirnya tahun kedua PKP, ulang tahun kedua PKP kalau kita lihat dalam satu tempoh yang sukar untuk sektor pendidikan, tetapi semua warga Kementerian Pendidikan telah ikhtiarkan yang terbaik, telah usahakan yang terbaik dalam tempoh yang sukar ini, dan saya jelaskan betapa banyak pencapaian yang berjaya dilaksanakan dan juga pendekatan-pendekatan baru yang berjaya dilaksanakan walaupun dalam suatu tempoh yang amat sukar bagi Kementerian Pendidikan. Majlis yang tadi yang berlangsung di Putrajaya merayakan 397 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang daripada 33 bahagian dan unit di peringkat Ibu Pejabat Kementerian Pendidikan. Sementara 39,621 penerima di peringkat negeri diwakili pengarah pendidikan negeri masing-masing untuk menerima sijil pengiktirafan. Macam saya terlibat dengan Majlis Negara untuk aktiviti kebangsaan. Nak tak nak saya mesti memastikan aktiviti bawah saya dalam keadaan bersedialah untuk menghadapi apa-apa kejohanan. Bagi saya untuk sukan squash, kita mempunyai satu sistem yang agak baiklah. Dan kita juga dibantu oleh Majlis Negara. Jadi atlet-atlet squash terutama sekali di Sukan Bukit Jalil yang di dalam program kebangsaan ditempatkan di Majlis Negara dalam bubble system. Jadi memang kata lebih semangatlah untuk kata menjalani latihan semasa pandemik ni. Ini adalah hasil daripada usaha saya dalam menyertai pelbagai pertandingan daripada peringkat zon, kebangsaan dan juga antarabangsa. 976 unit peralatan elektrik disumbangkan kepada 44 dan 56 buah sekolah di sekitar Selangor dan Pahang. Sumbangan oleh Sharp Malaysia ini antara usaha membantu pembinaan semula sekolah yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung hari ini dengan dihadiri Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Dr. Ma Hang Soon. Ini adalah satu usaha yang cukup murni daripada pihak Sharp Malaysia di mana saya harap akan dicontohi oleh syarikat-syarikat lain, ya. Sama ada sumbangan bila mana terjadinya bencana alam ataupun bila-bila masa apa-apa yang dapat mereka sumbangkan untuk membantu, ya, keselesaan, keharmonian pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Turut hadir pengarah urusan Sharp Malaysia Ting Yang Chun dan Timbalan Pengarah Sektor Pengintegrasian Teknologi Pendidikan PSTP Paridon Syahid. Sumbangan ini secara tidak langsung mendorong matlamat KPM dalam memastikan pembelajaran berterusan bagi pelajar yang terjejas.
Antara barangan elektrik yang disumbangkan ialah kipas siling dan kipas dinding, penghawa dingin, peti sejuk dan televisyen. Selain itu, Sharp Malaysia turut memberikan diskaun sebanyak 50% kepada sekolah-sekolah yang terlibat. Pentadbiran Aeroangkasa dan Aeronautik Amerika Syarikat NASA mencerap sebuah bintang yang dikategorikan sebagai berduri. Imej dirakam menggunakan teleskop terbaru NASA bernilai $10 bilion Amerika. Pengurus web Teleskop Optical Element NASA, Lee Finberg, berkata teleskop terbaru itu berfungsi dengan baik melebihi jangkaan pegawainya. Imej bintang berduri itu diedarkan NASA semalam dan lebih memeranjatkan mereka. Cerapan itu turut merakam ribuan galaksi purba di belakang bintang berduri itu. NASA menganggap foto ini adalah imej ujian bagi menunjukkan sistem yang dibangunkan berfungsi dengan baik. Imej dirakam pada jarak 1 juta batu dari bumi. Ini pula mengenai sebuah kereta mikro dikenali sebagai Peel P50 yang dihasilkan pada tahun 1960-an. Kereta itu kembali menjadi tumpuan apabila dijual dengan satu lelongan pada harga £111,000 atau lebih RM608,000. Lapor akhbar Daily Mail, kenderaan itu banyak bergerak sejauh 160 km bagi setiap galen minyak dengan kelajuan 61 km sejam. Kereta mikro Peel P50 hanya mempunyai satu ruang, iaitu untuk pemandu dan tidak mempunyai gear undur. Jadi secara logiknya, pemandu perlu keluar dan menolak kereta itu ke belakang. Model berwarna merah dari tahun 1963 itu dianggap antara yang paling awal seumpamanya dikeluarkan dan mungkin juga merupakan satu prototipe. Platform lelongan online Car and Classic berkata model kenderaan itu menjadi rebutan ketika sesi lelongan yang digambarkan seperti peperangan. Penampilannya padat dengan imej nakal yang diketengahkan menjadikannya pilihan menarik sebagai kereta untuk bersiar-siar di bandar. Sebahagian daripada tarikan lain adalah sejarahnya yang glamour dan ciri unik serta jarang dibina, lantas menjadikan Peel P50 satu objek bidaan rebutan sehingga mampu dilelong pada harga lebih RM608,000. Tahukah adik-adik, dinasti Uthmaniyah adalah dinasti yang paling lama memerintah dalam dunia Islam, iaitu dari abad ke-13 hingga ke abad 20. Artifak hari ini merupakan barangan Iznik. Iznik diambil daripada nama sebuah bandar di Turki. Bandar yang banyak menghasilkan hasil-hasil karya tembikar yang berkualiti tinggi pada pemerintahan dinasti Uthmaniyah. Barangan seramik Iznik merupakan barangan yang paling cantik kerana ia menghasilkan kesenian Islam yang berwarna-warni. Dan corak yang terdapat pada tembikar Iznik merupakan gabungan corak tradisional Uthmaniyah dan unsur seramik biru putih negara Cina. Barangan yang dihasilkan pula merangkumi set makanan seperti pinggan dan mangkuk, jak serta cawan minuman. Tidak seperti seni perhiasan Islam yang lain, hiasan seramik Iznik lebih tertumpu kepada bunga-bungaan yang berwarna terang berbanding kaligrafi. Antara motif yang menjadi pilihan adalah tulip dan teluki. Dan zaman kegemilangan barangan seramik ini adalah pada waktu pemerintahan Sultan Sulaiman dari 1494 sehingga 1566 Masihi. Dinasti Uthmaniyah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan satu seni Islam yang sangat disegani di Barat.
Bersua kembali sukan. Selepas program podium kembali diaktifkan, Kementerian Belia dan Sukan KBS memberitahu Dewan Rakyat hari ini bahawa seramai 776 atlet telah menerima tawaran kontrak baru bagi menjalani program latihan sepenuh masa pada tahun ini. Jumlah itu meningkat 142% daripada 321 atlet sebelum ini susulan peruntukan berjumlah 240 juta ringgit disalurkan kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, daripada jumlah itu seramai 346 atlet daripada 26 jenis sukan akan menjalani latihan secara sepenuh masa. 292 daripadanya membabitkan atlet normal, manakala 84 atlet para. Seramai 430 atlet pula akan menjalani latihan secara berfasa. Antara kemudahan-kemudahan yang disediakan adalah program latihan, jurulatih, kemudahan latihan, penginapan dan makan. Bagi sukan yang tidak disenaraikan dalam program MSN dan penyertaan tertumpu kepada sukan C Vietnam sahaja, mereka ini akan turut diberikan bantuan secara geran. MSN juga jelas beliau telah mula melaksanakan program khas iaitu Projek Asiacom dan Projek Sukan C pada tahun 2021 khusus bagi atlet ke Sukan Asia dan para Asia di Hangzhou, China, Sukan Commonwealth Birmingham dan Sukan C Vietnam. Tumpuan diberi kepada atlet yang mampu meraih pingat di ketiga-tiga tamasya berkenaan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT melancarkan projek larian 100 meter bawah 10 saat dengan usaha sama Pusat Sukan Tumpuan Olahraga KPT di Universiti Putra Malaysia. Projek itu membawa misi mencari pelari pecut negara yang pertama mampu merekodkan kepantasan larian di bawah 10 saat di Asia Tenggara. KPT dalam kenyataan memaklumkan ujian kelayakan pertama Zon Selatan akan berlangsung di Kompleks Sukan Edu City, Iskandar Puteri di Johor. Selain memecahkan rekod larian di bawah 10 saat, projek ini bertujuan mencari pelari versatile yang mampu menguasai acara lain seperti 200 meter dan lari berganti-ganti 4 kali 100 meter. Program khas selama 5 tahun itu menyasarkan 10 hingga 20 pelatih yang berjaya melepasi ujian percubaan. Mereka akan ditempatkan secara berpusat dan diberikan latihan serta pendedahan secukupnya oleh barisan jurulatih pecut ternama negara. Antara syarat kelayakan adalah atlet lelaki berumur 18 hingga 23 tahun mampu berlari di bawah 4 saat pada jarak 30 meter dan mempunyai ketinggian fizikal lebih 1.78 meter. Bagi mencukil bakat baru bola sepak dalam kalangan pelajar perempuan, kumpulan guru dari beberapa buah sekolah di Sungai Petani Kedah mengambil inisiatif menubuhkan kelab bola sepak Puteri Jaya Kids Soccer. Sekaligus, ia adalah skuad bola sepak pertama untuk pelajar perempuan di Kedah. Skuad ini menghimpunkan murid seawal usia 7 tahun hingga pelajar sekolah menengah. Sejak penubuhannya pada 2016, pasukan ini sudah mempunyai 30 pelatih. Penubuhan kelab ini mendapat sokongan daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah yang melihatnya sebagai salah satu usaha dalam membentuk kemenjadian murid. Satu yang patut kita bagi sokongan, saya kata bukan sortir-portir lagi, kita lebih daripada itu. Kita patut, JPN akan membantu. Mungkin di segi spesialiti, di segi kemudahan untuk keluar urusan menyurat, surat menyurat. Mungkin pelajar-pelajar ini akan bermain di tempat lain. Dan perlu bergerak ke tempat lain, kita akan uruskan surat-surat mereka, memudahkan proses pergerakan mereka. Menurut Ketua Jurulatihnya, Azam Fansuri Aziz, penubuhan kelab ini adalah hasil sokongan pihak ibu dan bapa, pelatih serta komuniti setempat yang membenarkan padang KRT 4 Bandar Puteri Jaya digunakan untuk latihan. Melaluinya, bakat pelatih dapat digilap ketika usia mereka masih muda. Seperti yang kita sedia maklum, Kedah Red Eagle ni dah 2 tahun berturut-turut menjuarai Piala Tun Sharifah Rodiah peringkat kebangsaan. Jadi saya jemput delegasi itu, bila dia hadir ke sini, saya ingat untuk buat klinik bola sepak saja. Tapi rupanya bila dia dah sampai, coaches-coaches yang daripada Red Eagle sampai, dia tengok rupanya ada bakat yang sangat baik di sini. Itu yang membuat saya terpanggil untuk wujudkan masukan. Pagi tadi turut berlangsung perlawanan persahabatan di antara kelab Puteri Jaya Kids Soccer dengan SP Brotherhood. Ini adalah aksi dan kelincahan mereka sewaktu di padang. Tengok abang main. Lepas tu nak main bola lah. Cita-cita nak ke mana tu? Nak sampai ke mana? Sampai ke
Kebesar. Difahamkan 3 pelatih dalam skuad ini telah dipanggil untuk beraksi dalam pasukan bola sepak perempuan negeri Kedah, Red Eagles. Start masuk dengan Cikgu Azam, kelab dia Tony lah. Lepas tu terpilih untuk yang Red Eagle tu. Lepas tu Red Eagle tu lah. Bangga tak? Bangga. Bangga macam mana? Bangga yang sangat-sangat. Mak saya lah. Keluarga saya bagi support saya. Bawa saya pergi kat Red Eagle tu. Bawa pergi balik semua. Latihan mereka diadakan 3 kali seminggu di Padang KRT 4 ini dan berlangsung dalam tempoh 2 jam bagi setiap sesi. Dan ini pula khas kepada penyokong kelab Johor Darul Ta'zim JDT. Kelab itu bakal mempunyai lagu tema rasmi. Agak membuka mata apatah lagi apabila lagu tema itu turut menampilkan penyanyi rap terkenal antarabangsa Snoop Dogg dan penyanyi rap Malaysia Joe Flizzo. Lagu tema rasmi JDT itu dihasilkan melalui kerjasama strategik antara JDT bersama Universal Music Southeast Asia dan Def Jam Recording C. Hadir sama pada majlis pelancarannya siang tadi penyanyi rap Malaysia Joe Flizzo dan pemilik JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim. Lagu tema JDT itu turut dimuatkan dalam single terbaru penyanyi rap terkenal antarabangsa Snoop Dogg dan Joe Flizzo. Dan mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan sedutan daripada dokumentari pendek Audible. Audible yang dicalonkan untuk anugerah Oscar mengisahkan mengenai kehidupan seorang pelajar bisu dalam pasukan American Football daripada Sekolah Tinggi Maryland, Amerika Syarikat. Semoga kisah ini memberi teladan kepada kita ketika berdepan dengan mereka yang mengalami masalah pendengaran. Dengan itu, saya Charles Mohan dan kita jumpa lagi. My son's team, they were on a 42-game win streak. The reality of this life is that we are going to face some adversity. We must examine who we are. No matter how tough it gets, we gotta go hard and continue to fight.